A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat bersama-sama izinkan untuk kembali menyambung tadabbur surah kita, surah Shaf. Kita masuk ayat yang ke-9. Mula dengan bacaan ayat ni dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dalam ayat yang ni dia ada dalam Quran, ada 3 tempat ayat yang sama. Kita tengok dalam surah ini, surah ayat yang 9 dan 61 ayat yang ke-9. Dalam surah lain kalau tengok surah 9 atau 4 32 33, artinya 32. Sama ayat dia. Surah 9 ayat, cuba tengok 32 ke 33? Ayat apa? 30? 33. 33. Ni tempat pertama. 33. Ayat yang ni tuju pada siapa? Ahlul kitab. Ahlul kitab Ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Cuba. Surat apa? 192. Sama ayat dia. Cuma bezanya mana? Walau kalian iaitu orang yang musyrik, Ahlul kitab yang musyrik. Okey. Musyrikun di sini. Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau kariha. Ini musyrikun di sini. Apa musyrikun? Apabila mereka musyrikun, sebenarnya dia ada pada ayat 31. Mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta dia arbabam min dunillah. Dah jadikan Tuhan. Dia punya pendeta-pendeta dan rahib-rahib tu. Bukan lagi ambil hukum Allah dah, tapi ambil hukum manusia. Jadi mereka telah mensyirikkan Allah dengan hukuman, dengan mengambil hukum yang bukan daripada Allah Subhanahu wa taala ni. Bahkan juga mereka ni apa dia? Menjadikan nabi-nabi mereka itu sebagai Tuhan. Nasrani mengatakan Isa ibnullah. Sedangkan Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Itu juga walau karihal musyrikun. Dalam ayat yang lain kat surah Al-Fath
Surah berapa? Surah yang ke-47. Ayat yang ke-28. Surah 48. Ayat 28. Bawah sekali. Al-Fat ni tadi apa ni? Ahlul kitab lah. Ini apa ni? Jadi Al-Fat ni cerita Fatul Mekah. Surah ni turun cerita dia sebenarnya Fatul Mekah. Jadi musyrikin kat Mekah. Ni Ahlul di mana? Mekah. Orang kafir di Mekah. Ketika akhirnya kemenangan pihak kepada kaum muslimin. Ya Allah sebutkan ayat ni, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih. Kemudian wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah itu sebagai saksi. Yang akan memberikan kemenangan. Dan dekatlah surah ni, setelah itu kaum muslimin menang. Jaya buka Mekah tu. Ini surah Al-Fath. Dan surah yang kita tengok ayat hari ni surah berapa? 61 ayat yang ke 9. Jadi sama depan dia semua. Beza dia apa? Walau karihal musyrikun. Walau wakafa billahi syahida. Yang ni pula walau karihal kafirun. Yang kita baca ini walau karihal kafirun. Kita tengok. Hari ni punya apa? Walau karihal musyrikun. Musyrikun Okey. Surah 9 tadi apa? Betul. Musyrikun Okey. Okey, dua-dua samalah ni. Okey. Jadi kita tengok dalam ayat ni, terjemahan dia dulu. Wallazi. Jadi ayat ni sama kalau kita tengok dalam ayat yang surah At-Taubah dengan yang ni. Beza dia kalau surah At-Taubah ayat 31. Tengok kejap surah At-Taubah balik. Ayat 33. Ayat 32 tu juga. Dengan ayat yang yuriduna ayyutiu nurallahi bi afwahihim. Mereka ingin untuk apa? Memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Dengan kata-kata tuduhan, tohmahan mereka lah. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Jadi dan Allah enggan, melainkan untuk apa? Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang yang kafir ni membenci hal tersebut. Ayat yang ke-61 tu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu
mutimmu nurihi. Jadi beza tadi wa ya'ballah itu perkara yang sedang akan berlaku. Dan yang ini maknanya apa? Benda yang pasti berlakulah. Surah Shaf ni kat mana? Kat Madinah yang dah nampak sinar orang-orang muslim yang akan menguasai lah apa ni, tanah di Makkah tu. Okey. Jadi bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan atau menolong kaum muslimin ni. Jadi ayat 9 dan ayat yang kita baca 33 tu, ini dia punya perkara utama pokok dalam kejayaan umat Islam lah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat 9 ni, "Huwallazi" dialah siapa dia yang arsalah telah memutuskan Rasulah Rasul akan memutuskan Rasulnya bil huda ini maksudnya bersama. Jadi di sini menunjukkan apa dia? Rasul ni dia datang dengan tangan kosong tak? Rasul datang dengan apa? Wahyu. Apa dia? Makna huda kat sini. Makna huda kat sini adalah dua makna. Pertama, apa? Rasulullah datang untuk menyelamatkan ummah, untuk membetulkan manusia. Jadi si bawa nombor satu mesti ada ni dulu. Itu Rasulullah kan. Kita datang nak menyelamatkan manusia, nak betulkan keadaan, mana bawa apa? Kita bawa apa? Mesti kita kena ikut apa yang Rasulullah bawa. Tak mungkin kita akan capai maksud yang dikehendaki oleh agama yang dibawa oleh Nabi ni, melainkan dengan apa yang dibawa oleh Nabi juga. Kan? Jadi ini resepi kejayaan lah sebenarnya ayat ni. Jadi dialah, iaitu Allah yang utuskan siapa? Rasul dia. Ini maksud petunjuk ni dua benda. Pertama, al-bayanul wadih. Apa makna dia? Al-bayanul wadih ni keterangan yang jelas. Penjelasan yang wadih tu maknanya clear, crystal clear, wadih. Keterangan yang jelas. Sifat dia nombor satu, keterangan yang jelas. Dan yang kedua, yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat. Itu dua benda yang Nabi bawa, iaitu Quran. Itulah Al-Quran. Dan makbi ni makna dia bersama. Kalau tak ada ni akan sampai matlamat. Umat Islam nak jadi duta untuk agama, tapi tak bawa apa yang Rasul bawa. Hudan ni. Tak bawa hudan yang macam Nabi bawa. Agak-agak dia capai tak macam mana tu? Dia tak akan capai. Sebab itulah wajiblah kita menguasai apa yang dibawa oleh Nabi ni, Quran ni. Sebab itu apa Nabi buat? Cuba tengok dalam surah 28. 28 ayat
Sekejap Kan surah 28 lah. 27. Ayat 91. Sampai ayat 92. 27, 91 sampai 92. Okey. Kita baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama umirtu an a'buda rabb hadhil baldati alladhi harramaha wa lahu kullu syai'. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Wa an atluwal Qur'an. Faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal munzirin. Innama umirtu. Innama maknanya? Ni kena faham sikit dia punya innama mesti dia sesungguhnya. Kalau inna pun sesungguhnya juga. Beza inna dengan innama ni. Kalau saya buat ayat macam ni. Innama apa ni? Ar-rajulu fi al-bait. Al-baiti. Apa? Kalau inna saja, sesungguhnya lelaki itu ada dalam rumah. Okey. Kalau saya kata inna rajula fil bait, sesungguhnya lelaki itu dalam rumah. Okey. Kalau innamar rajula fil bait, sesungguhnya dalam rumah tu lelaki tu seorang je ada, yang lain tak ada. Tak ada lelaki lain, lelaki tu je ada. Beza tak? Nampak beza tak? Inna rajulu fil bait, inna rajula fil baiti, kalau tak ada ma ni kan. Sesungguhnya lelaki tu ada dalam rumah ni. Maknanya dalam rumah tu macam-macam lah ada. Orang lain pun ada, lelaki lain pun ada. Lelaki tu pun ada dalam rumah tu juga. Okey. Kalau innamar rajula fil bait, maknanya sesungguhnya tak ada orang lain pun langsung kat rumah tu. Siapa pun tak ada. Lelaki tu seorang je ada kat dalam rumah tu. Faham? Itu innama. Jelas? Itu maksud innama. Maknanya dia dah tekankan dan dia yang lain tak ada langsung. Ini saja. Hanyalah. Sebab tu dia terjemah hanya. Ada tak hanya kat situ? Sesungguhnya tidak lain hanyalah, kan? Hanya itu je kerja Nabi. Tak ada kerja lain. Boleh? Jadi sekarang ni kalau kita tengok sini, sesungguhnya aku ni tidak lain hanyalah diperintahkan untuk apa? A'buda.
mengabdikan diri kepada Tuhan negeri ini. Mekah ni Nabi kata pada kaum Arab tu lah, musyrikin tu semua tu, yang telah dia haramkan, telah mengharamkan ia akannya walahu kullu syai'. Jadi negara ni negara yang diharamkan kesyirikan dan kekufuran dalam negeri tersebut. Dan wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku hanya diperintahkan untuk apa? Tunduk patuh menyerah diri kepada Allah, muslim. Macam mana caranya? Dengan apa? Lepas tu ayat tu. Wa an atluwal Qur'an, dan aku hanyalah diperintah untuk apa? Sampaikan Quran. Sampaikan Quran. Dan kesan Quran sampai untuk apa sebenarnya? Dua benda je. Satu, petunjuk. Maka barang siapa yang dengan Quran yang aku sampaikan dapat petunjuk, maka sebenarnya manfaat untuk diri dia. Satu. Yang kedua, dan barang siapa yang sesat dengan apa? Tak ambil yang aku sampaikan, maka apa dia? Aku tak boleh buat apa-apa kat dia. Aku hanya sampaikan apa yang itulah tugas aku. Itulah tugas Nabi. Okey? Jadi, kita penyambung tugas Nabi. Kita atluwal Quran tak? Kita atluwal Quran tak? Tahu? Soalan dia tu lah. Sekarang ni soalan dia. Atluwal Quran tak? Kena mengaku. Faham besar ni. Ni cerita ni besar ni. Jadi, itulah tugas kita. Sampaikan Quran. Sebab itu, ayat ni Allah kata dulu. Ni bekalan Nabi. Satu je bekalan Nabi untuk selamatkan manusia. Apa dia? Al-Quran. Kita bekalan kita apa? Sebab itulah orang Islam ni, dia ada 3, orang ulama sebut. Okay. Bekalan kita tahu dah. Orang mukmin, jadi dalam pepatah dia kata al-mu'minu. Ni ambil ni, penting ni, kalau hafal lagi bagus ni. Tak adalah, ni sebagai peringatan kita lah. Al-mu'minu fid dunya yatazawwadu. Al-kafiru, orang kafir, fid dunya yatamatta'u. Okay. Al-munafiku, orang munafik, fid dunya yatazayyanu. Cuba baca sama-sama. Al-mu'minu fid dunya yatazawwadu. Al-kafiru fid dunya yatamatta'u. Al-munafiqu fid dunya yatazayyanu. Apa ni? Jadi orang beriman ni kat dunia ni, dia yatazawwadu, sibuk cari bekalan. Tazawwad ni maknanya kan dalam Quran, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu nak pergi haji ni kan, nak pergi buat umrah ni, haji. Dan sebaik-baik bekalan adalah takwa. Kalau semua ada, kelengkapan semua ada, hotel mewah semua sudah, tapi takwa tak ada, haji tu tak ada nilai pun. Kan? Jadi orang beriman dia sibuk cari bekalan. Apa bekalan utama? Nabi bekal apa? Allah bekalkan apa? Al-Quran. Okay? Jadi bekalan ni Nabi pun kongsikan dengan semua kita lah. Yang kedua, al-kafiru fid dunya yatamatta'u. Apa dia? Ada orang kafir ni kat dunia dia
Tamatta' apa? Sibuk bersenang-senang. Bersenang-senang. Dia cari kesenangan. Tamatta' ni cari apa lagi? Ni dalam surah 47 ayat 12. Tazawwadu tadi surah Al-Baqarah. 190 lebih kot. Surah 2 lingkungan macam itulah. Sekejap. Surah Al-Baqarah juzuk 2. 197. Yang ni 2197. Baqarah. Yang beriman tadi tu ada dalil dia tu surah tu ya. Okey. Ayat dia 197 tu bahagian situ. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wattaquni ya ulil albab. Itu surah ni ya. Orang beriman. Dia sibuk cari bekalan. Bekalan apa? Bekalan takwa. Kat mana bekalan takwa? Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran lah. Okey, itulah orang beriman. Sebab tu dia sibuk. Bila bekalan ni apa? Itulah dia. Dia punya kelengkapan yang ada pun. Ibarat musafir lah kan. Kalau musafir ni tak ada apa-apa dah. Itu je yang kat belakang dia tu je. Dia singgah kejap, dia hadap tu kejap, dia pun pack balik, dia jalan. Dia tak ada nak sibuk yang lain-lain dah sangat. Sebab dia tahu dia ada tempat dia nak pergi. Tu orang beriman. Orang yang kafir ni, dia tamat tak. Cuba tengok surah 47 ayat 12. Bahagian kedua. Walladzina kafaru yatamatta'u. Cuba ayat tu. Baris kedua. Surah 47 ayat 12. Surah Muhammad. 508. Okey. Dia apa ayat tu? Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus solihat jannatin tajri min tahtihal anhar. Sungguhnya Allah akan masukkan orang yang beriman dan beramal soleh. Syurga-syurga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang kafir, apa mereka buat? Yatamatta'u. Mereka hidup untuk cari ini kesenangan. Wa yakuluna, dan mereka makan. Kama ta'kulul an'am wan naru maswallakum. Macam binatang ternak makan. Apa maksud dia? Makan macam binatang ternak makan macam mana? Yalah, macam mana makan? Lembu makan untuk apa? Kambing makan untuk apa? Supaya perut gemuk kan? Tough lah, sadur kan? Kalau kita makan untuk tu je. Orang makan untuk apa? Supaya ibadat. Bekalan dia. Bezalah. Ini ramai tak orang makan macam tu. Makan untuk fit je. Dia tak nampak makanan tu untuk apa. Kan? Kita nak bagi kambing tu sihat supaya jual boleh mahal kan? Manusia boleh jual tak kalau sadur macam tu? Tak ada nilai pun, tak boleh jual, tak boleh makan pun. Tak sanggup pun nak makan. Jadi Allah kata apa? Itu macam tu. Jadi kalau kita makan untuk itu, tak adalah. Jadi itulah ibarat yang Allah letakkan pada siapa? Orang kafir. Baik, satu lagi golongan ni lagi bahaya ni. Siapa nama dia? Al-Munafik. Okay, orang munafik kat dunia dia apa? Yatazayyanu, maknanya apa? Apa ni? Mencari perhiasan. Orang munafik di dunia ni, hidup dia apa? Sibuk cari hiasan supaya boleh nampak indah. Yang dia buat tu, orang boleh pandang dia buat tu nampak indah. Sebab itu ni
dalam surah Al-Munafikun. Surah 63. Al-Munafikun surah 63 ayat sekejap. 4. Gambaran dia tu. Itu perhiasan dia apa? Dari desain dia dan fizikal dia. Ayat 4 tu. Allah kata apa? Gambaran mereka ni, wa idza ra'aitahum tu'jibuka Jadi dia pentingkan penampilan luar ni. Ajsam tu jisim dia. Faham? Engkau lihat mereka, dia punya gaya dia memang seorang yang ajsam dia. Lagi? Cakap dia pula, wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Hebat cakap dia. Inilah orang apa? Ciri dia. Nampak kan? Itu. Jadi sebenarnya Allah kata dia ni, mereka ni sebenarnya apa? Ka'annahum khusyubun musannadah. Apa tu? Khusyubun musannadah. Khusyub apa? Kayu. Musannad yang tersandar. Maksudnya? Buang. Tak, dia tak pakai, dia letak tepi je. Maksudnya? Buang ke? Tak buang ke itu. Dia tak nak buang sebab ada value. Apa dia value dia? Di kayu ni, ikutlah nak jadi apa pun. Dia ikut je orang ni. Kalau dia opportunist lah. Kalau dia macam ni, okey dia macam ni. Kalau dia macam ni, dia macam ni. Jadi kayu tu jadi bendul-bendul lah dia. Jadi alang-alang lah. Jadi tiang-tiang lah. Ikutlah jadi apa pun. Hidup dia sebenarnya macam tu. Dia solat ke apa ke, sebenarnya apa? Kat sini dia macam ni. Nanti kat sana pula dia macam tu. Dia bila-bila masa. Dia tak ada. Dia ikutlah jadi apa pun. Dia tak ada prinsip. Faham? Kayu tersandar. Letaklah sandar. Di penyandar, orang duduk sandar dia nanti sandar lah. Jadi apa? Bingkai tingkap jadilah. Apa saja. Nampak tak? Itulah. Dia hanya hidup untuk apa? Dia tazayyin. Untuk perhiaskan. Apa dia? Itulah ciri siapa? Nampak tak? 63 ayat 4. Penting ingat ni. Jadi sekarang ni Nabi SAW bawa apa? Bekalan. Apa dia? Al-Quran. Untuk siapa? Orang beriman ni. Ni. Nombor 1 dulu. Wallazi arsala rasulahu bil huda. Ini penting ni. Penyataan Allah sebut ni, dialah yang utuskan rasulnya. Allah tersebut, wallazi arsala rasulahu wa dinil haq. Betul tak? Wallazi arsala rasulahu wa dinil haq. Betul tak? Kenyataan tu betul? Betul kan? Dialah yang utuskan rasulnya yang bawa agama yang benar. Allah kata apa? Rasulnya dengan apa? Dengan petunjuk. Rasul ni tak boleh buat apa-apa kalau tak ada wahyu dengan Quran tu. Kita juga tak boleh buat apa-apa kalau tinggalkan Quran. Tak akan dapat betulkan apa-apa kalau tak tahu Quran. Tak dapat. Sangka-sangka je. Sebab tu kita kena buat apa? Ini nombor 1 ni sebenarnya dalam hidup kita. Kejayaan dulu di Mekah tu, apa berlaku kat Mekah? Peperangan, pembunuhan biasa je. Jiran-jiran ni bunuh mati, berdendam je. Biasa. Kan? Sampai macam tu. Pertumpahan darah. Jahiliah dulu. Dahsyatnya tu. Tapi dibetulkan dengan apa? Quran lah. Kita tak adalah seteruk itu kan. Tapi kalau tak ada Quran, walaupun tak teruk pun tak dapat betulkan juga. Taklah sedahsyat tu. Tapi masalah tak selesai sebab apa? Sebab tak betul-betul ni. Dan tak yakin dengan kehebatan dia ni. Ditinggalkan. Kita ambil siapa? Ni. Pandangan sendiri kan. Jadi itulah Allah sebut, Allah tekankan. Rasul ni Allah utus
Bukan dengan tangan kosong. Tapi apa? Bil huda. Nabi bawa senjata utama dia. Apa dia? Petunjuk Quran. Dan Nabi buat apa? Cuba buka pula dengan Quran ni. Cuba buka surah 50, 25. 25 ayat 53. 25 ayat 53. Saya rasa kita berhenti kat sini dulu. Saya nak terangkan ini je. Ayat 53. Apa tu? Al-Furqan. Ayat 53. Apa dia? Apa dia? Bukan. 52. Surah 25 ayat 53. Betul? Laut. Ayat 52. Bukan. Oh, ayat 52. Ayat 52. Minta maaf. Ke atas lagi. Sebelum dia. Okey. Gitu. Okey. Allah kata, fala tuti'il kafirina. Janganlah engkau apa tu? Taati siapa? Orang kafir. Orang kafir nak buat apa? Apa orang kafir buat? Kerja dia. Kita mesti jawapan dalam Quran. Jawapan mesti dalam Quran. Apa orang kafir buat? Kenapa? Taat apa? Taat orang kafir nak apa? Apa kehendak utama dia? Itu dah dia punya kesan lah kan. Dia tak boleh buat macam tu. Cuba tengok dalam Quran, dalam surah pertama, surah 10 ayat 15. Ni orang kafir nak. 10 ayat 15. 10, 15 dulu. Kemudian kita buka 41, 26. Surah Yunus. Okey. Jadi Nabi tadi buat apa? Atluwal Quran. Nabi, inilah Nabi punya kerja. Satu. Itu je. Innama kan? Tak ada lain. Okey. Tengok ayat 10. Ayat 15. Wa iza tusla alaihim ayatuna bayyinat. Dan bila engkau, ya Muhammad, sebab itulah kerja Nabi, sampaikan ke atas mereka ni ayat-ayat kami yang apa? Kan itulah Nabi bawa. Al-bayanu wal-wadih. Ayat yang jelas. Nabi cukup susah payah jelaskan ini tentang ni. Ayat-ayat Quran ni. Apa kata orang ni? Qalal ladzina la yarjuna liqa'ana. Ni gambar orang kafir apa? Dia punya sifat la yarjuna liqa'ana. Dia tak beriman, tak mengharapkan pertemuan dengan Allah. Dia berkatalah orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami ni, apa dia suruh? I'ti bi Qur'anin ghairi hadza au tak payahlah Quran ni tolak tepi. Kita buat benda lain lah, orang tak suka. Lambat. Susah. Macam-macam lah, macam-macam. Kan? Bawa datang benda lain, bacaan lain lah. Tak sesuai. Bukan tak nak. Ataupun tukarlah yang okey sikit, yang kena sikit. Kelas tadabbur Ustaz, susah Ustaz, orang tak nak belajar. Kita ambil kelas lain lah. No, kena buka Quran pula ni, nak kena buka ni. Susah lah, kita dengar je lah. Tak payahlah buka-buka ni, tak boleh kah? Jadi, cabaran ni, cabaran kita. Sabar. Apa Nabi kata? Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi.
Bagi tahu mereka ni, wahai Muhammad, aku apa dia? Ma yakunu li. Tidak layak untuk aku menukarkannya ikut suka hati aku. Siapa kata? Nabi ni siapa? Muhammad. Apa kelebihan dia dengan kita? Rasulullah lagi. Penerima wahyu lagi. Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam. Sayyidul apa? Nabi ni kita kata Sayyidina Muhammad kan? Penghulu nanti ni kat akhirat nanti dia kan? Tengok. Dia pun kata macam ni. Kita pula bukan Nabi lagi. Penghulu siapa pun tak tahu. Tiba-tiba, tak apalah, tak payahlah. Kan? Jaminan apa pun tak tahu. Oh, pelik lah. Jadi ni satu benda yang kontradik ni. Itu umat Nabi, sepatutnya Nabi macam ni, kita lagi lah. Sebab itulah, apa Nabi kata? In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya ikut perintah yang diwahyukan ni. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Aku bimbang jika aku derhaka. Apa maksud derhaka kat sini? Inilah derhaka dia konteks sama. Jadi bila tak tukarkan, tak sampaikan ni kan dengan rasa yang lain tu nama dia apa? Boleh dapat apa tu? Azaban azaba yaumil azim. Jadi syaitan ni kerja dia apa? Dia hiaskan sesuatu yang sangat buruk, yang sangat bahaya kepada sesuatu yang rasa tak ada apa-apa. Betul tak? Yang biasa-biasa kita bimbang pula kan? Tapi ni sebenarnya Nabi kata, Nabi takut dapat azab yang dahsyat. Nabi kata. Kita pula rasa tak ada apa-apa pun kan? Orang sekarang ni tinggal tak ada rasa apa. Tapi yang lain kan, ketinggalan apa? Ketinggalan apa? Teknologi dia rasa, tak boleh, habislah kita nanti. Ini dia tak rasa pun. Sedangkan ini yang sebut azaban yaumil azim. Ini keadaan dia. Itulah kerja syaitan yang dah telah pun tipu kita. Okey, inilah orang kafir nak. Dia nak apa? Supaya apa? Quran tu ganti lain. Tak ada lagi dah. Macam mana cara dia? Quran akan lenyap. Muka surat Quran ni hilang. Bila lagi? Orang tak beli Quran dah. Quran dah tak wujud kat masjid. Apa maksud dia? Kan Allah kata inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maksud dia? Ya, itu kelebihan umat akhir zaman. Umat akhir zaman, kitab dia Allah jaga dah. Jadi tak akan ada macam penghapusan kitab macam siapa? Umat dulu. Umat dulu boleh cari tak kitab asal? Tak ada. Sebab tak dapat jaminan Allah. Mereka sendiri kena jaga dua-dua. Kita pula kelebihan kita, tak. Allah jaga macam mana cara dia? Itu cara Allah yang hanya Allah tahu. Dengan hikmah dia. Kan? Tapi masalahnya kita buat apa? Kita pula yang mahjura, yang tinggalkan. Ini kerugian kita. Kita ada kelebihan besar yang tak ada umat dulu. Umat dulu sampaikan kalau nak cari yang asal pun, dia pun dah tak tahu dah teraba-raba. Kita ada. Tapi masalahnya kita pula buat apa? Tinggalkan. Ini Nabi kata, wa qala rasul ya rabbi inna qaumi takhuzu hadzal Quran mahjura. Cuba tengok surah 25 ayat 30. 25 ayat 30. Ni tadi dia cerita ni. Nak azan ke? Masjid dah azan kan? Tadi surah apa tadi saya bagi? Tak, sebelum ni. Ni tadi? 10-15. Inilah cita-cita, inilah orang kafir nak sebenarnya. Kita kena back tu dia punya asas dia. Kita nampak orang kafir ni nak kita buat maksiat. Itu dia punya kesan dia. Tapi sebenarnya punca dia dari mana? Punca dia. Tangan ni punca di situ. Iaitu apa? Inilah dia. Kenapa maksiat terjadi? Sebab orang dah tak kenal Tuhan dah. Tak kenal Tuhan kat mana? Kitab ni lah. Jadi punca awal dia dah tinggal dah. Jadi lebih mudah kerja dia. Baik. Dalam surah apa tadi? 25 ayat 30. Ini keluhan siapa? Rasulullah. Apa Nabi kata? Wa qala rabbi wa qala rasulu ya rabbi inna qaumi takhuzu hadzal Quran apa makna mahjura kat situ? Tidak dipakai, ditinggalkan. Betul tak? Itulah dia. Jadi, dan satu lagi orang kafir nak apa lagi? Cuba tengok lagi surah 41 ayat 26. 41 26 pula.
Surah Fusilat. Surah 41 ayat 26. Surah 41 ayat 26. Okey. Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang yang kafaru apa? Apa makna kafaru ni sebelum tu? Kafaru maknanya menyembunyikan. Memang kerja dia apa dia? Nak tutup sesuatu yang dia rasa boleh ancam dia lah. Menghalang, dia akan tutup. Kafaru maknanya satara, sama dengan satrun, menutupi. Sebab itulah orang yang bertani disebut kufar. Petani juga disebut kafir juga. Bukan kafir keluar agama tu. Tani disebut kufar sebab apa? Sebab dia tutup tanaman. Itu dalil dia surah 57 ayat 12 tu. A'jabal kuffara nabatuh. Mengagumkan kufar apa yang ditanam tadi. Tanaman dia tu mengagumkan kufar. Kufar ni bukan orang kafir lah ayat tu. Kufar ni maksud petani tu kagum dengan tanaman dia. Dia tu tengok hujan lebat pula tumbuh hidup. Dia seronok. Sebelum ni dia apa? Dia timbun tu, tutup. Itu maksud dia. Dia timbus benih tu. Itu maksud asal makna dia. Tapi dia dah jadi istilah yang siapa yang tak Islam, yang tak terima apa yang Nabi bawa, disebut apa? Kafir lah. Jadi ada orang ni kadang-kadang dia tak faham. Jangan panggil yang non-Muslim kafir. Mana kafir lah maksud dia. Tak terima Islam kan. Istilah yang memang biasa pakai lah. Surah Al-Kafirun lah. Jadi surah Al-Kafirun ni ditujukan kepada siapa? Abu Jahal tu semua. Mereka masa tu okey, setujulah, tak ada masalah. Ya memang pun, memang kami tak nak benda tu diketahui orang lain, sebab tu apa yang mereka buat? Ayat 26. Wa qala alladziina kafaru, apa mereka kata? La tasma'u li hadzal. Jadi cara mereka nak tutup kebenaran pertama apa? Dia terus pergi kepada apa? Dia punya sumber utama tu, pandai tak? Yang kita pula nak betulkan balik, tak pergi sumber utama. Mereka tutup yang nombor satu, pintu utama. Apa pintu utama? Tak dengar Quran. Apa maksud tak dengar Quran? Dengar maksud dia apa? Dengar macam ni lah kan. Dengar Quran maksudnya? Kalau kita dengar cikgu cakap, dengar ni murid-murid, maksudnya? Saya dengar cikgu. Apa saya cakap? Saya pun tak tahu. Saya dengar je suara cikgu. Tu dengar ke? Maksudnya apa? Faham. Itu maksud dia bila dengar tu. Kan? Itu maksudnya. Jadi dengar maksud itu dia. Dah berjaya tak dia bagi kita tak dengar? Dia lah. Nampak macam berjaya jugalah kan? Dah banyak ya kejayaan demi kejayaan dia. Jadi kita pun dah tak dapat. Allah kata dalam ayat ni, dalam surah ni juga, kalau tengok ayat 44 tu. Okey, yang kedua, macam mana cara dia? Yang kedua, walghaw fihi. Jadi pertama dia halang kita dengar dulu. Faham dia. Satu. Tapi halangan tu mungkin tak cukup padu. Jadi dia buat apa lagi? Supaya langsung hilang. Walghaw fihi. Ghaw apa? Al-ghaw tu daripada perkataan apa? Lara lah. Apa tu? Buat sesuatu yang melalaikan. Maknanya dia akan attract pula. Jadinya akhirnya pergi ke lain semua dah. Jadi tak ada lagi dah. Jadi akhirnya la'allakum taghlibu, supaya kamu dapat kalahkan dia. Itulah cita-cita orang kafir tu. Berjaya tak? Selagi kita ada, mereka belum berjaya lah. Selagi ada orang yang ajarkan, yang usaha. Sebab tu apa kita kena buat?
nak hapuskan kejayaan, tak nak bagi mereka berjaya ni, balik pada surah 25 ayat 53. 25 ayat 53 tadi. Lepas setengah boleh kot habis. Ke lambat sangat. Lepas setengah 25 ayat 53. 50 lah. Jadi Allah kata dalam ayat ni, oleh kerana itu kita nampak ini besar benda ni. Yang mereka buat ni besar. Bekalan yang utama kita ni apa, mereka cuba, bayangkan kita musafir, itu je bekalan ada. Mereka buat apa? Mereka rampas bekalan tu ataupun mereka jauhkan kita. Kan? Ibarat macam itulah. Jadi akhirnya apa? Bekalan ni lah kita nak capai matlamat kita nanti. Apa dia? Quran ni, bekalan dia. Musafir, dia ada bekalan, air tinggal banyak ni je kan. Tiba-tiba air dia apa? Dia putuskan bekalan dia. Agak-agak dia boleh sampai tak? Dia pun mati tengah jalan, tak sampai. Kita hari ni apa bekalan kita? Al-Quran ni. Diputuskan bekalan tu. Agak-agak sampai tak kat rumah kita nanti? Macam mana nak sampai? Cuba bayangkan. Itu ibarat dia. Mudah kan? Jadi, sebab itu Allah kata dalam ayat ni, fala tuti'il kafirin. Maka jangan engkau ikut siapa? Cerita-cerita mereka. Mereka memang buat cara lembut, cara kasar, dia akan cuba buat. Jadilah kita dah belajar dah. Allah perintah siapa ni? Nabi jangan ikut. Kalau tidak habis, tak sampai. Wajahidhum, apa ni? Tengok ayat tu. Wajahidhum, apa tu? Berjihadlah kamu. Jahid ni perintah Allah, jihad. Bihi, dengan apa? Hi tu apa? Al-Quran. Jihadlah dengan Quran. Nampak tak? Jihad dengan Quran. Jihadan. Ya, jadi kita mengajar Quran, jihad ni jihad kita. Jihad dia kecil ke besar? Besar. Inilah jihad, ayat jihad pertama Nabi. Surah ni surah Makkiyah. Belum lagi perintah suruh perang. Ini bukan jihad qital. Ini jihad yang utama sebenarnya. Jihad qital tu kenapa? Kerana apa? Bila terhalang ni sampai tak boleh langsung dah, maka Allah perintahkan apa? Untuk perang. Tujuan jihad kita tu adalah untuk apa? Supaya jihad yang utama yang besar ni dapat diteruskan. Bila jihad ni terhalang, maka baru dah diperlukan sampai situ. Tapi hari ni tak terhalang apa pun, kita tak buat apa-apa. Kan? Ini satu perkara yang kita kena muhasabah untuk umat ni lah. Jadi itulah bekalan yang Allah bagi pada Nabi. Huwallazi arsala rasulahu bil huda, nombor 1. Syarat utama untuk Nabi ni, kita dapat ikut, dan Nabi ni apa nombor 1? Bawa apa? Bekalan utama. Apa dia? Al-Quran. Dengan bayanul wadih, penjelasan yang jelas, dan juga manfaat ilmu tu boleh digunakan. Macam mana nak guna kalau tak faham? Kan? Tak boleh dapat. Itu nombor 1. Nanti kita masuk lagi. Lepas tu barulah wadinil haq. Barulah wadinil haq lepas ni. InsyaAllah. Sampai sini dulu untuk bahagian pertama ayat surah 61, ayat yang ke berapa? 9. Baik. Sampai sini dulu pada malam ini. Qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.